بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Untuk kita dapat kedekatan pada malam ini, marilah kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يسر ولا تعسر تمم بالخير رب زدنا علما وارزقنا فهما وبعد. Hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, kursi dan jagaan kuasa surau sedang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita hadir dalam majlis ilmu dan seterusnya dapat kita menyambung pengajian kita dalam kitab Aqidatul Najin fi Ilmi Usul Din. Tak silap saya kita sampai ke surat 298. Silap saya ya. Atas kali kita dah baca sikit barang dan barang siapa. Kita ulang lagi. Ya, betul lah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa ingkar ia akan suatu pekerjaan yang maklum daripada beberapa dalil agama kita yang menyerupai maklum itu dengan darurah, atau dalam bahasa Arabnya maklum minad din bi darurah, dengan sekira-kira tahu akan dia oleh khawas al-muslimin. Khawas ni lawan bagi awam. Awam makna orang awam, orang kebanyakan. Khawas maknanya orang yang atas pada orang awam. Mana orang macam mana? Orang yang ada pengetahuan, sekira-kira boleh mengajar orang. Tak boleh mengajar orang, mana khawas lah. Ya, kita panggil ahlul khawas. Kalau awam ni dia cukup untuk diri dia lah, orang kebanyakan. Ya. Dan orang awam, ya, khawas dan awam seperti wajibnya sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, dan haram berzina dan minum arak dan umpamanya, dibunuh akan dia kerana kufurnya, kerana ingkarnya bagi yang demikian itu melazimkan ia mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bukan bunuhnya itu had dan kifarat bagi dosanya. Dan ini penjelasan pengarang ya. Jadi sebenarnya bab yang kita nak belajar pada hari ini ialah berkenaan dengan nawaqidul iman, perkara-perkara yang merosakkan iman. Makna benda ni, kalau sebelum ni kita dah baca berkenaan dengan pembahagian manusia. Manusia tu ada iman dan kafir, mukmin dan kafir. Kemudian dijelaskan kepada kita agama Islam ni menjaga 6 perkara. Menjaga agama, menjaga nyawa ataupun diri, menjaga harta, menjaga nasab keturunan, menjaga akal, menjaga kemaluan. Habis dah bab tu. Kemudian dia sambung perkara-perkara yang boleh merosakkan iman. Cuma cara kitab orang dulu ni dia tak buat tajuk. Dia tak buat tajuk. Ini mungkinlah ni cara keindahan. Sebab tu kitab lama ni dia ada indah dia. Ya tak? Ada keindahan. Dia nak belajar kepada kita bab berkenaan dengan nawaqidul iman. Perkara-perkara yang boleh merosakkan iman, yang mencacatkan iman. Jadi bila kita bincang bab perkara yang merosakkan iman ni, bab ni agak sensitif sikit. Khususnya orang sekarang. Ya, pengalaman saya mengajar kitab Aqidatul Najin ni, ya. Saya dah mengajar di surau kita ni. Sejak daripada mula-mula kita ambil bab berkenaan dengan alam barzah, kubur. Ya, mengajar waktu tak ada orang komplain. Tapi bila mengajar sampai bab ni, ada AJK di satu masjid dia komplain dia saya. Dia kata, "Ustaz, slow sikit Ustaz." Slow sikit mengajar. Tak apalah, saya kata, saya raih lah. Cuma niat dia baik. Dia kata, "Ustaz jangan derah sangat. Kalau derah nanti Ustaz kena gam, kami tak dapat Ustaz lah mengajar." Baguslah, niat dia baik. Tak apalah, saya slow sekejap. Sebulan. Bulan berikutnya lagi derah. Sebab kita bukan apa dah. Kita mengajar ni benda hukum syarak.
Saya kalau orang tegur saya mengajar salah, saya terbuka. Ustaz mengajar benda salah. Saya rasa ustaz tak betul. Tapi kalau saya mengajar, saya dirasakan benda tu, saya terang benda betul. Mana tak usah ajar lah pada saya nak menyembunyikan ilmu. Abang nak menyembunyikan ilmu ni tak usah ajar. Kenapa? Kerana bab penyakit menyembunyikan ilmu ni penyakit yang banyak menimpa ramai alim ulama. Alim ulama ni dia buat maksiat yang banyak dilakukan oleh alim ulama. Apa dia? Kitmanul ilm. Sebab tu para ulama kata kitmanul ilmi minal kabair. Di antara dosa-dosa besar menyembunyikan ilmu. Jadi kalau saya mengajar benda ni ikut syarak, ikutlah. Tidak, tapi kalau salah tegur. Tidak. Baik. Jadi kita nak belajar pada hari ini sebagaimana disebut oleh pengarang berkenaan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan yang merosakkan iman. Jadi kalau kita buka dalam kitab akidah, dia kata perkara yang merosakkan akidah ni dibahaskan dalam bab dia bahagikan perbahasan berkenaan dengan al-kufru, ta'rif kufur. Kemudian dibahaskan berkenaan dengan asyirku, syirik. Kemudian perbahasan berkenaan dengan ar-riddah, murtad. Kemudian perbahasan berkenaan dengan an-nifaq, munafik. Kemudian perbahasan berkenaan dengan al-fusuq, kefasikan. Jadi setengah kitab dia gabungkan satu saja, al-kufru. Sebab dia kata hak jenis 5 ni semua adik-beradik kafir. Ya. Jadi setengah kitab dia detail, dia buat satu-satu. Ada 5 perkara yang kita kena tahu. Maknanya kita ni bukan sekadar kena tahu belajar akidah, kena tahu juga perkara-perkara yang merosakkan akidah, baru sempurna iman kita. Macam kita semayang tak? Bukan sekadar belajar rukun semayang, kena belajar perkara yang menyebabkan rosaknya semayang, barulah sempurna amal ataupun akidah kita ini. Baik, jadi kata pengarang, sesiapa yang ingkar satu pekerjaan yang maklum daripada dalil agama, yang maklum bidarurah, yang diketahui oleh orang khawas, orang alim dan orang awam, dengan contoh-contohnya itu, maka dia dianggap sebagai kufur yang boleh menyebabkan dia dibunuh. Sebab itu makna syarak nak sebut kepada kita di sini, dalam agama ni ada perkara yang setiap orang Islam mesti tahu. Lantaran itu dalam agama tidak ada benda yang lebih penting selain daripada ilmu. Kena belajar. Ilmu yang wajib kita belajar ni ialah apa dia? Ilmu akidah, yang memungkinkan seseorang itu sampai kepada ma'rifatullah. Tapi kalau kita lihat dalam realiti hari ini, walaupun mungkin zaman sekarang ni zaman teknologi, zaman ilmu, tapi pengajian-pengajian ini kalau kita lihat masih ramai orang Islam tidak ambil berat. Sebab itu dalam kitab akidah sebagaimana ditulis oleh Syekh Az-Zindani, dia kata, wa iza arada al-insan imanan sahihan fa alaihi bil ilm. Disebut dalam awal-awal mukadimah kita. Wa iza arada al-insan al-imanan sahihan fa alaihi bil ilm. Kalaulah seseorang itu inginkan memiliki iman yang benar, iman yang sah, maka hendaklah dia memiliki ilmu. Maknanya kena belajar. Sebab itulah dalam Islam, jahil ni merupakan musibah yang besar. Jahil ni musibah besar. Abdullah bin Mas'ud pernah ditanya kepada orang pernah tanya kepada dia. Dia mengajar orang ramai, Abdullah bin Mas'ud di Iraq. Guru lah, sahabat Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud. Lalu orang tanya dia satu soalan. Seorang guru sahabat Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud, yang banyak meriwayatkan hadis, yang banyak meriwayatkan hadis. Dalam masa yang sama dia juga seorang yang meriwayatkan Quran. Mana orang belajar Quran dengan dia, belajar hadis dengan dia, tok guru lah. Maknanya orang daripada Iraq, di Iraq belajar daripada sahabat-sahabat, antaranya Abdullah bin Mas'ud. Jadi satu hari orang tanya kepada Abdullah bin Mas'ud, ma akbarul masaib? Dalam banyak-banyak bala bencana yang menimpa manusia ni, apakah musibah yang paling besar? Dalam banyak-banyak bala bencana ni, apa musibah paling besar? Kalau tanya pada kita lah soalan tu, orang tanya pada kita, dalam banyak-banyak malapetaka
Apakah malapetaka paling besar? Ya tak? Rasanya kalau kita tanya orang di surau kita ni, masing-masing akan beri macam-macam jawapan. Seorang tanya, apa musibah besar? Musibah besar, ustaz, banjir. Banjir kilat. Seorang jawab itu. Pasal apa? Sebab rumah dia selalu banjir. Mungkin dia jawab itu. Tanya seorang lagi, apa musibah besar? Minyak naik. Dia kata, minyak naik musibah besar lah ustaz. Walaupun naik 20 sen, semua barang akan naik. Gula pun naik dan seumpamanya. Musibah besar. Banyaklah jawapan yang akan diberi. Abdullah bin Mas'ud bila ditanya kepada dia, ma akbarul masaib, apa dia musibah paling besar menimpa manusia dalam banyak-banyak musibah? Kata Abdullah bin Mas'ud, musibah paling besar al-jahlu billah. Malapetaka yang paling besar menimpa manusia apa dia? Jahil dengan Allah. Orang tak kenal Allah. Kata Abdullah bin Mas'ud, jahil. Penyakit jahil. Bukan nak menafikan benda lain itu musibah. Banjir musibah juga, kebakaran musibah. Tapi jenis macam tu mungkin tidak membawa kesengsaraan dan penderitaan hari akhirat. Ya tak? Banjir, susahlah kita, rugilah kita. Tapi kalau jahil dengan Allah, ya, maka orang bertanya lagi, dia tak berhati pada Abdullah bin Mas'ud, ma akbaru min zalik. Tok Guru dah kata musibah paling besar menimpa manusia ini ialah jahil, tak kenal Allah. Agak-agak ada tak musibah lebih besar daripada itu? Apa jawab Abdullah bin Mas'ud? Al-jahlu bil jahli. Musibah yang lebih besar daripada itu ialah apabila seseorang itu jahil sedangkan dalam keadaan diri dia jahil. Dia tak tahu dan dia tidak sedar yang dia tu tidak tahu. Ini penyakit lebih besar. Inilah penyakit zaman moden kita hari ini. Ya tak? Sebab tu zaman kita ini, sebagaimana yang ditulis oleh antaranya Muhammad Qutub dalam buku dia Al-Jahiliyah Qarn al-20, Jahiliyah kurun ke-20. Ini sekarang kurun 21 kan? Apa maksud jahiliyah? Jahiliyah ni bukan makna tak ada maklumat. Allah Ta'ala merujuk orang Arab jahiliyah itu sebagai bangsa Arab jahiliyah. Bukan makna orang Arab jahiliyah ni tak ada pengetahuan. Kalau tidak masakan dia boleh menghafal syair. Mereka ada penulisan, ada. Mereka ada ahli-ahli syair yang terkenal. Tapi dirujuk zaman itu sebagai zaman jahiliyah. Sama penulis Muhammad Qutub kata kurun kita ini kurun jahiliyah. Bukan makna tak ada ilmu. Universiti banyak. Hampir setiap rumah zaman sekarang ni anak ada masuk universiti. Inilah merujuk jahil di sini lawan bagi ma'rifatullah. Sebab itu dalam hukum agama, mana-mana orang yang tidak kenal Allah, maka dia dipanggil sebagai orang jahil. Tak kenal Allah. Sebab lawan pada ma'rifatullah. Tak kira lah dia, ya tak? Tengok pandai lah dia, ada PhD, ada pangkat lagi, profesor dan seumpamanya. Tapi tak kenal Allah, dia dipanggil dalam agama sebagai jahil. Sebab itu kita baca dalam bab ni, kata pengarang, ya, ada perkara-perkara dalam agama yang setiap orang mesti tahu. Maklum minad din bid darurah, yang mesti diketahui secara pasti oleh setiap individu. Baik khawas. Khawas ni siapa? Orang yang ada pengetahuan lah, memang dia tahu. Ataupun orang awam. Mana orang awam ni orang kebanyakan, ya, orang-orang biasa, orang awam. Seperti dia kata, wajibnya sembahyang 5 waktu. Setiap orang mesti tahu. Tak ada orang, ya, dalam agama kita ni kalau dia tak tahu sembahyang itu wajib, makna dia berdosa. Ya, dia tidak boleh beri alasan. Makna bahasa mudahnya begini, kalau dia ditangkap oleh umat kuasa, tangkap, ya, tangkap umat kuasa, dakwa di mahkamah, pasal apa tak pergi sembahyang Jumaat? Sembahyang Jumaat wajib ke sembahyang Jumaat?
Contohlah dia kata, wajib ke sembahyang Jumaat ni? Mana dia tak ada alasan. Sebab perkara itu termasuk dalam maklum din bidarurat. Setiap orang mesti tahu. Puasa bulan Ramadan, ini semua orang tahu. Haram berzina dan minum arak dan umpamanya. Jadi perkara-perkara jenis macam ni wajib diketahui oleh setiap orang. Kalau seseorang itu tidak tahu, kemudian dia ingkar wajib sembahyang, ya, ingkar kefarduan yang nyata yang dijelaskan tadi lah, ya, maka dibunuh kerana kufurnya, maka dia dianggap kafir. Orang itu dibunuh. Makna dibunuh macam mana? Dibunuh kerana dia telah murtad, kerana kufurnya. Kufurnya sini merujuk kepada murtad. Sebab itu dalam agama perkara yang dibincangkan di sini ialah berkenaan dengan jenis-jenis kufur. Jenis-jenis kufur dalam Islam. Kalau kita lihat dalam perbahasan akidah, ada beberapa bentuk jenis-jenis kufur yang disebut oleh para ulama, antaranya Syekh Az-Zindani dalam kitabnya Al-Iman. Disebut dan dijelaskan kepada kita jenis-jenis kufur. Kalau kita lihat dalam apa yang dirumuskan oleh pengarang dalam perenggan yang pertama ni, dia menyatakan kepada kita berkenaan dengan segala jenis bentuk kufur. Kufur ni kalau kita lihat, antara pembahagian para ulama, kufur dibahagikan kepada 5. Ada 5 bahagian kufur. 1. Ada setengah ulama membahagikan kufur kepada 2. Ya. Baik, sekarang ni kita tengok dulu takrif kufur. Apa makna kufur? Kufur ni makna ingkar. Di sudut bahasa, kufur ni makna ingkar, makna membantah. Sebab itu dalam takrif bahasa, orang mukmin adalah kufur. Baik, saya ulang balik. Di sudut bahasa, orang mukmin juga ditakrif sebagai orang yang kufur. Macam mana pula ustaz orang mukmin kufur? Ingkar macam mana? Kita tengok dalam Al-Quran Al-Karim, bagaimana dikatakan orang mukmin itu kufur. Dalam surah Al-Baqarah, la ikraha fid din, selepas ayat kursi, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rushd minal ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa la infisama laha wallahu samiun alim. Takrif mukmin sebenar. Apa takrif mukmin sebenar? Sesiapa yang kufur dengan taghut, yang engkar dengan taghut, dalam masa yang sama dia beriman dengan Allah, maka hakikatnya dia telah berpegang dengan tali yang kukuh yang tidak terpisah sekali-kali. Maknanya apa? Mukmin itu dia kufur. Kufur macam mana? Kufur di sudut bahasa. Kufur pada siapa? Kufur dengan segala yang disembah selain daripada Allah, dan dia beriman dengan Allah. Pasal apa dikatakan macam tu? Kerana ada orang beriman dengan Allah, tapi dia tidak kufur pada taghut. Sebab tu dia kata macam tu. Beriman tak dengan Allah? Beriman, tapi sekular. Beriman dengan Allah, beriman sangat, pergi haji, pergi sama. Ekonomi kapitalis. Itu tidak menjadi takrif mukmin. Mukmin ni beriman dengan Allah, kufur. Kufur macam mana? Kufur dengan taghut, segala yang disembah selain daripada Allah. Sama ada yang disembah itu benda yang mati seperti batu, berhala, atau yang disembah itu yang hidup, manusia, atau yang disembah itu ideologi, pemikiran. Mukmin wajib kufur dengan perkara itu. Waktu mana takrif kufur, makna ingkar. Ya tak? Dalam mukadimah orang selalu sebut, amanna billah wa kafarna bima yu'badu min dunillah. Kami mukmin ini adalah golongan yang beriman dengan Allah dan golongan yang kufur dengan segala yang disembah selain Allah. Tapi kalau kita kata kita mukmin ni kafir, kan, itu istilah yang digunakan, makna kufur biasanya merujuk kepada keingkaran.
Ni tak, kalau orang kata kamu ni kafir, oh itu Ustaz, ya kita kafir kepada taghut, beriman dengan Allah. Itu di sudut maksud. Yang kedua, ta'rif kufur ni membawa maksud yang dihuraikan oleh ulama. Kufur bagi pada dua, iaitu kufur yang dimaksudkan dengan keingkaran. Sebarang bentuk keingkaran dipanggil kufur. Dalam istilah syarak, kullul ma'asi kufrun, setiap penderhakaan kepada Allah adalah kekufuran. Buat maksiat, kufur. Ya tak? Minum arak contoh, kufur. Sebab melanggar, ingkar perintah Allah. Tetapi kufur ini disebut oleh para ulama akidah sebagai kufrun duna kufrin. Kufur yang tidak mengeluarkan seseorang itu daripada akidah, cuma ingkar perintah Allah, atau bahasa mudah dipanggil kufrun ni'mah, kufur nikmat, ingkar perintah Allah. Satu lagi dipanggil kufur besar, yakni kufur yang terkeluar daripada agama. Sebab itu kita lihat dalam Quran, apabila ayat dalam surah Al-Maidah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, mana-mana orang yang tidak menghukum dengan hukum Allah, mereka adalah orang-orang kafir. Ya tak? Ada para ulama yang tafsir, dia kata kafir di sini makna kufrun duna kufrin. Kufur maknanya apa dia? Kufur nikmat. Tetapi tafsiran yang rajih, kufur di sini makna kufur hakikat, kufur sungguh. Kerana merujuk kepada peristiwa yang hukum yang dikenakan kepada orang Yahudi. Orang Yahudi sebab apa dihukumkan kafir? Nasrani sebab apa dihukumkan kafir? Kerana mereka tidak menghukum dengan hukum Allah. Sebab itu kata Yusuf Qaradawi dalam kitab dia Fiqh Daulah, kalau orang Yahudi tak menghukum dengan hukum Allah, Allah Ta'ala kafir. Takkan umat Muhammad tak hukum dengan hukum Allah boleh excuse. Kata Yusuf Qaradawi, Yahudi jadi kafir, Nasrani jadi kafir antara sebab tidak hukum dengan hukum Allah, maka demikian juga umat Muhammad tidak menghukum dengan hukum Allah. Al-kafirun dalam ayat itu adalah kafir yang sebenar, bukan kufrun duna kufrin, bukan kufur nikmat. Baik, itu bahagian yang kedua. Satu lagi pembahagian, dia bahagikan kufur kepada 5. Mana kufur yang bahagian kedua tadi? Kufur besar, kufur kecil. Kufur kecil maknanya sebarang jenis maksiat, kufur. Kufur besar makna kufur yang mengeluarkan seseorang itu daripada agama, makna terkeluar daripada Islam. Pembahagian yang ketiga, dibahagikan kufur kepada 5. Yang pertama dipanggil kufur takzib, yakni mendustakan, i'tiqad yang mendustakan apa-apa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cara ringkas, dipanggil kufur takzib. Apa Nabi bawa dia tak percaya, apa hukum Nabi bawa dia tak percaya, dia mendusta. Yang kedua, kufur iba' wal istikbar, kufur yang membantah dan sombong. Contoh yang diberi jelas oleh para ulama, kufurnya iblis. Kufurnya iblis, iblis bukan tak iktiraf Allah Ta'ala sebagai Tuhan, tapi dia engkar perintah Allah untuk sujud pada Adam. Dan bukan sekadar engkar, dia sombong, takabur. Dipanggil kufur iba' wal istikbar. Kufur yang ketiga dibahagikan sebagai kufur i'rad. I'rad ini ditarifkan para ulama, kufur yang wala yusaddiquhu wala yukazzibuh, kufur yang tidak membenarkan agama, agama dia terima pun tidak, tolak pun tidak. Ini orang zaman sekarang banyak jenis gitu. Dia ingat tak ada apa-apa, selamat dia kata. Saya sana pun tidak, saya ni pun tidak. Dia tidak membenarkan dan tidak mendustakan. Dipanggil kufur i'rad, kufur berpaling. Itu bahasa logik mungkin kita rasa selamat, betul tak?
sokong pun tidak, tentang pun tidak. Orang nak bawa Islam, saya tak kisah, saya kecuali. Nak buat saya sokong, tak buat pun tak apa. Kita rasa mungkin tak ada apa-apa, tapi ulama mengkategorikan perkara itu sebagai kufur i'rad, kufur yang berpaling. Maknanya dalam Islam, setiap individu Muslim mesti ada pendirian. Dia tak boleh, kita dalam Islam ni tak boleh saya ni tak sokong mana-mana, saya sana pun sokong, sini pun sokong. Dalam Islam tak boleh gitu. Itu dikategorikan sebagai kufur, kufur i'rad. 3. Berat ramai orang macam ni sekarang. Betul tak? Dia nak kata sokong Islam, saya tak tentang Islam ni, tapi nak sungguh-sungguh tak dia. Kufur juga. Yang keempat dipanggil kufur syak. Kufur syak ni kufur ragu-ragu. Dia membenarkan, tapi tak benar dengan sesungguh-sungguh. Dia ada keraguan. Bukan tak terima Islam, terima, tapi tidak tasdik. Kufur syak. Yang kelima kufur juhud, kufur membantah, lawan. Apa Islam ajak, dia lawan. Nanti bila kita baca nanti, semua 5 perkara ni ada dinyatakan oleh pengarang. 5 pengarang dia tak sebut satu-satu. Ya, baik. Haramnya berzina, minum arak dan umpamanya, dibunuh akan dia kerana kufurnya. Kalau kerana tadi tu, kufur jenis apa dia ni? Ya tak? Boleh dikategorikan di bawah section kufur takzib, mendustakan. Boleh masuk juga kufur i'rad, mungkin juga. Sebab apa tak semayang? Saya semayang okey, tak semayang pun okey. Contoh. Ya tak? Kufur i'rad. Atau dia melawan. Kenapa tak semayang? Apa faedah semayang? Saya tetap susah juga semayang pun. Kufur juhud. Jadi masuk dalam semua dalam kumpulan kufur. Melazimkan ia mendustakan Nabi SAW, dan bukan bunuhnya itu had dan kifarat bagi dosa. Maknanya dalam Islam, bila jadi orang macam ni, dah ditangkap kepada dia dinasihat, didakwah kepada dia, dipenjara, orang jenis macam ni, ya, ditangkap, nasihat, perlu disebat-sebat dulu, legil juga. Akhirnya hakim kata, kalau kau tak ada pilihan, kau degil juga, kena bunuh, pancung. Dia kata pancung-pancung, contohlah, maka dilaksanakan hukuman tadi, kena bunuh. Jadi kata pengarang, bunuhnya itu bukan had, bukan hudud, dan bukan kifarat. Apa maksud bukan hudud, bukan kifarat? Maksud bunuh hudud, apabila seseorang itu dibunuh kerana hudud, seseorang itu masih lagi orang Islam. Nampak? Dibunuh kerana hudud. Contoh, apa hukuman yang boleh menyebabkan seseorang itu dibunuh dalam Islam? Dalam Islam umumnya ada 3 boleh dibunuh. Berdasarkan hadis Nabi, tidak halal darah seseorang Islam untuk ditumpahkan, yakni dibunuh, kecuali kerana 3 sebab. Yang pertama kata Rasulullah, al-thaybu zani, wal nafsu bin nafsi, wa tariku lidinihi al-mufariq al-jamaah. Yang pertama, boleh dibunuh oleh seseorang itu apabila seseorang yang sudah berkahwin, maka dia berzina, maka dah sabit kesalahan zina, maka hendaklah dia dibunuh. Ya, orang yang dah kahwin, kalau belum kahwin dia kena rejam, dia kena sebat. Dah kahwin hendaklah dibunuh. Bunuh macam mana? Rejam. Ya, apabila sabit sama ada saksian ataupun pengakuan, dia rejam. Kita dah bincang bab zina ni dalam perbahasan kita berkenaan dengan Islam menjaga nasab dan keturunan. Kita dah bincang. Baik, apabila seseorang itu direjam, ya dah sabit kesalahan, dia saksi dah sabit dan seumpamanya, atau dia mengaku, dia rejam, maka dia rejam, dia mati. Maka matinya itu masih sebagai seorang Islam. Wajib dikafankan, wajib mandi, wajib sembahyang, wajib ditanamkan di kubur orang Islam. Wajib. Ya, satu. Yang kedua, apabila dia sudah direjam, maka hukuman rejam itu kifarah pada dia. Kifarah dengan maksud macam mana? Di hari akhirat Tuhan tidak akan tanya lagi
kesalahan zina dia. Tuhan tak tanya, tak ada bicara dah hari akhirat. Ya dah, dia berzina dah, Tuhan direjam atas dunia oleh pemerintah, maka dosa dia terhapus. Sebab tu ada hadis, ya, kisah apabila berlaku orang di zaman Rasulullah direjam, ya, ada di kalangan para sahabat mencela. Dia kata baru sahaja kami merejam, ya, seekor anjing. Bila mendengar perkataan itu, Rasulullah marah. Kata Rasulullah, sesungguhnya lelaki ini telah diterima taubat, dan jika sekiranya taubatnya ini, besarnya taubat ini dapat dibahagi-bahagikan kepada sekalian penduduk Madinah, nescaya semuanya akan merasa taubatnya, besarnya taubat, pahala taubat di sisi Allah. Faham pada kita, bila terima taubat, orang yang direjam tadi mati, masuk syurga. Kita dalam hidup kita ni taubat lah. Kalau Tuhan terima taubat, ahli syurga kita. Mana faham daripada hadis, bila Nabi kata orang yang direjam tadi, yang disebut dalam hadis dalam satu riwayat Ma'is al-Aslami, lelaki ni, Ma'is ini bila dia direjam, ya tak? Direjam, diterima taubatnya. Faham kata pada kita, Nabi kata terima, Allah terima taubatnya, mana mati dia masuk syurga. Sama juga orang yang direjam tadi, ya, kalau kerana zina, maka hukuman tadi adalah had pada dia, hudud pada dia, dan kifarat kepada dia. Maknanya di hari akhirat Allah Ta'ala tak akan tanya lagi pasal zina. Tapi bagi kes macam ni, kes murtad jenis macam ni, bunuh tadi bukan had. Makna apa bunuh bukan had? Makna bunuh bukan had, bila dia mati tidak dilaksanakan tanggungjawab Islam pada dia. Apa tanggungjawab Islam? Tanggungjawab Islam pada seseorang yang mati 4 perkara. 4 perkara. Apa dia? Mandi, kapan, semayang, tanam. Wajib kita buat. Tapi bila orang ini dibunuh kerana murtad, maka tidak dilaksanakan 4 tuntutan. Tak ada. Habis tak payah mandi ke Ustaz? Tak payah mandi. Kapan tak Ustaz? Tak payah kapan. Cukup sekadar kita kambus dia kat mana-mana. Jangan haram dikebumikan, dikubur orang Islam. Jangan main. Tak boleh kubur orang Islam. Ada setengah kitab lebih dahsyat lagi, harus bagi makan anjing. Yang main tuan-tuan, kalau orang tahu kita baca kitab ni, bagi makan anjing dulu, ya haknya Islam. Itu. Cuma sekadar kita hormat dia sebagai manusia. Jadi sekadar manusia, tak usah laksanakan kewajipan Islam. Kuburlah kat mana, tepi-tepi longkang mana. Lepas kita bunuh dia, ambil mayat dia tadi, buang dalam plastik sampah, kambus kat mana-mana. Haram disembahyangkan, haram dikapankan, haram dikuburkan di kubur orang Islam. Sebab matinya tadi bukan hudud, dan juga bukan kifarat. Makna bukan kifarat, makna apa? Selepas dia dibunuh, hari akhirat kesnya akan disebut semula. Padahal orang yang kes saya katakan tadi, bila dibunuh sebagai hudud, direjam, kes tak ada hari akhirat. Allah Ta'ala tak sebut kes, sebab dah jadi kifarat. Tapi jenis kesalahan murtad ini, dibunuh, kes dia masih disebut di hari akhirat. Allahu Akbar, ruginya. Sebab tu kita tak ukur ikut Islam ni rugi dunia akhirat. Dunia rugi, ya tak? Akhirat lagi rugi. Penjelasan insya-Allah pada itu. Dan demikian lagi, orang yang ingkar akan hukum yang diijma'kan atasnya sebagai ijma' yang qat'i. Ini dia nak cerita tadi ingkar kepada perkara yang terang-terang dalam hadis Nabi sebut atau dalam Quran. Ini perkara yang ijma'. Orang yang ingkar akan hukum yang diijma'kan atasnya sebagai ijma' yang qat'i. Qat'i makna apa? Yang putus. Sebab tu dalil ada 2 dalam syarak. Satu dalil qat'i, dalil zanni. Dalalah dipanggil dalalah qat'iyah dengan dalalah zanniyah. Saya tak naklah detail sangat, ni belajar usul fiqh, tapi mungkin nak bagi kita faham. Qat'i ni bahasa mudah, sesuatu keterangan yang putus, maknanya jelas, tak ada perselisihan. Contoh, sembahyang 5 waktu. Mana-mana ulama dulu kini dan selama-lamanya kata sembahyang 5 waktu.
Tak ada kata semayang 5 waktu setengah, tak ada. Sebab sabit dengan perlakuan Rasulullah, sabit dilakukan oleh umat Islam zaman berzaman. Nampak? Mana benda qat'i. Tapi kalau benda zanni, benda zanni ni benda yang tidak putus. Mana bila benda tidak putus, ada berlaku percanggahan. Contoh, bahasa mudah, persoalan atau perbahasan berkenaan dengan masalah fiqh. Ada banyak zanni. Ada hadis kata Nabi baca doa kunut. Kemudian hadis tu kata Nabi kemudiannya meninggalkannya. Dalam hadis lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa kunut dan mendoakan kecelakaan kepada satu kumpulan orang Arab. Kemudian Nabi meninggalkannya. Hadis itu. Baik. Ulama-ulama mazhab Syafi'i kata meninggalkannya itu makna apa? Meninggalkan doa laknat untuk orang Arab tu. Tapi bukan meninggalkan doa kunut. Nabi baca doa kunut, tapi meninggalkan dalam doa kunut itu doa laknat kepada orang jahat. Tapi golongan yang tidak setuju dengan doa kunut, dia kata Nabi meninggalkannya itu dengan maksud meninggalkan membaca doa kunut. Maknanya apa dia? Makna dalil ini bukan dalil qat'i. Dalalah ini dalalah zanniyah, tafsiran yang berlaku perbezaan. Tak apalah, faham tak faham duduk. Itu buat masalah fiqh. Saya tak nak detail sangat, nanti takut jadi pening. Cuma nak bagi faham. Qat'i ni benda yang tiada khilaf. Sebab itu mempertikaikan benda qat'i kafir. Macam orang kata aurat, rambut bukan aurat. Mana boleh cakapnya? Tak pernah tafsir ulama kata rambut bukan aurat. Ya tak? Ada satu penulis dia kata auratnya ada dua. Satu aurat mughallazah, ada aurat mukhaffafah. Ada. Aurat mughallazah ni kita dia kata berdasarkan pendapat Imam Malik. Mughallazah ni depan belakang, itu mughallazah. Sebab tu dia sebut dalam tulisannya. Tuan-tuan masih ingat tahun 2004. Ya. Dia konon-kononnya dia menakal pendapat Imam Malik. Ya. Dia kata dalam sembahyang kalau kita tutup depan belakang, sah sembahyang. Kalau dalam sembahyang tutup depan belakang pakai underwear, sah sembahyang. Luar lagi lah dia tadi. Apa salah? Allah. Ini boleh baca dalam utusan Malaysia, Ruangan Bicara Agama tahun 2004. Nanti kalau ada kesempatan kita bincang. Bukan saya nak cerita je. Yang dipertikaikan ni benda qat'i. Bila benda qat'i ni tak boleh bincang dah. Benda dah putus dah. Ya dah, benda dah putus dalam syarak. Ulama daripada dulu sampai sekarang kata benda tu. Yang contoh tidak qat'i macam mana? Yang kata tidak qat'i. Muka perempuan ni aurat ke tidak aurat? Itu bukan qat'i. Nampak? Adakah wajib perempuan ini tutup muka? Aurat sekarang kita tahu, perempuan ini kena tutup kecuali muka dan pergelangan tangan dia. Itu tak ada masalah. Ini qat'i. Tetapi yang dikatakan zanni, yang tidak qat'i ni, muka ni kena tutup ke tak kena tutup? Ini zanni. Ya tak? Setengah ulama bila mentafsirkan ayat yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia mentafsirkan ayat, hendaklah perempuan, ya, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha, dan janganlah perempuan itu memperlihatkan perhiasannya kecuali yang zahir. Dia mentafsirkan perhiasan ni, maknanya perhiasan ni, muka ni adalah perhiasan. Jadi kerana muka itu perhiasan, muka tu kena tutup lah. Nampak? Tapi setengah ulama lagi dia tafsir ni tidak faham macam tu. Sebab itu ada khilaf. Jadi sebab itu kita menutup muka atau tidak menutup muka bagi perempuan bukan perbahasan qat'i, dia zanni. Ya tak? Kalau kita nak buat seminar lah, kata contoh nak buat seminar, ya, pakaian kurdah, menutup muka, ya, saya tidak sokong menutup muka, tak ada masalah buat lah. Tak ada siapa ulama marah. Tak ada ulama marah. Sebab perkara itu bukan perkara qat'i. Tapi kalau kita buat seminar, ya,
boleh menampakkan rambut, itu berat, sesat begitu. Sebab benda tu qat'i. Kita kena beza, kena faham beza antara benda qat'i dan benda yang zanni. Baik. Hukum yang diijma'kan atasnya sebagai ijma' yang qat'i, maknanya ijma' yang putus. Dengan lain perkataan, ulama timur dan barat daripada dulu sampai sekarang tidak berbeza pendapat dalam menentukan perkara ini. Macam kita katalah, macam juga seorang penulis dia kata tidak ada azab kubur. Ini benda-benda yang ijma', benda-benda yang besar dalam Islam. Dia kata tidak ada azab kubur. Pernah baca tak ni? Tulis buku pula, tidak ada azab kubur. Sebab apa tidak ada azab kubur? Dia kata dalam Quran ada azab kubur. Tengok dalam Quran, ada tak azab kubur? Yang ada dia kata hanya dalam hadis. Jadi dia kata untuk perkara besar macam azab kubur ni mesti ada Quran. Ayat Quran cerita pasal azab kubur. Dia kata tak ada. Dengan dia menepikan berapa banyak ayat-ayat Quran yang menjelaskan perkara ini. Dalam hadis memanglah kita tahu azab kubur ni jelas. Antara hadis yang sahih yang menjelaskan perkara ini, Nabi ajar kepada kita antara 5 perkara yang kita minta lindung sebelum daripada kita salam. Lepas baca tahiyat, fil alamin innaka hamidum majid, kita baca doa ataupun zikir, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhar, sampai pada ayat Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masiihid dajjal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Baru kita salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana sabit dengan hadis. Jadi dia kata azab kubur tak ada dalam Quran. Makna ingkar perkara yang telah diijma'kan oleh para ulama. Habis ada ke azab kubur dalam Quran? Kalau kita baca dalam Quran, betapa banyak ayat dalam Quran yang sebut pasal azab kubur. Antara ayatnya yang ditafsirkan oleh para ulama, wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Dan pasti kami akan menimpakan kepada mereka, merasakan kepada mereka, golongan yang kufur ini, azab yang dekat. Selepas itu azab yang lebih besar atas sebab mereka mendustakan kami, kata Allah. Apa maksud azab dekat? Apa maksud azab yang lebih besar? Azab yang lebih besar ni maknanya merujuk kepada neraka Jahannam. Azab yang dekat ini ditafsirkan oleh para ulama, orang yang ingkar dengan Islam akan diazab dengan 2 azab. Yang pertama azab atas dunia, yang kedua azab dalam kubur. Itu satu ayat, dan beberapa ayat yang lain. Saya tak nak ulas perkara itu kerana bab azab kubur ni kita dah bincang dalam bahagian yang mula-mula daripada perbincangan kita. Baik. Jadi ijma' atas perkara yang qat'i, yang putus, iaitu barang yang muafakat oleh segala yang muktabar atas pekerjaan agama yang maklum dengan darurat. Ini perkara iaitu apa dia? Ijma', sepakat, persepakatan para ulama, iaitu barang yang muafakat. Muafakat ni maknanya bersetuju atas segala yang muktabar, yang maklum binaddin bidarurah, seperti ijma' mereka itu akan wajibnya atau akan haramnya atau i'tiqad ia akan harus yang haram dengan ijma'. Lagi yang maklum daripada agama dengan darurat, seperti zina, puasa hari raya, maka jadi kufur ia, dibunuh akan dia. Nampak? Maknanya tadi, kalau tadi ingkar dengan apa yang dibawa oleh Quran dan hadis, yang ni ingkar dengan ijma'. Nampak? Saya bagi contoh tadi berkenaan dengan aurat. Saya bagi contoh tadi ingkar dengan azab kubur. Benda yang jelas. Benda yang jelas ulama dulu semua sepakat kata ada azab kubur. Cara macam mana tak boleh nak guna akal kita, hanya Allah yang Maha mengetahui. Tapi disebut dalam banyak hadis yang menjelaskan perkara ini. Seperti zina. Maknanya ulama dulu dan semua kata zina tu haram. Zina tu satu perkara yang terkecil. Puasa hari raya contohnya, semua ulama kata haram berpuasa hari raya, ijma'. Iaitu 2 hari raya, hari raya haji, hari raya puasa, termasuk juga hari tasyrik.
Ya, ini ijma'. Yang lain-lain itu tidak ijma'. Ambil contoh. Ada tak lagi yang dilarang puasa? Ada? Tak ada. Yang lain tidak ijma'. Contoh dalam hadis, Nabi kata dalam satu hadis yang terkenal, ya, apabila datang separuh daripada bulan Sya'ban, fala tasumu hatta Ramadan. Nabi kata, bila datang lepas 15 Sya'ban, maka janganlah kamu berpuasa sampai datang bulan Ramadan. Nampak? Ada hadis Nabi larang. Nabi melarang puasa selepas 15 Sya'ban. Mana 16 dan seterusnya sampai menjelang bulan Ramadan, Nabi kata jangan berpuasa. Saya nak bagi faham ni, mana ijma' tak ijma'. Apa hukum berpuasa lepas 15 Sya'ban? Ada 4 hukum. Satu pendapat kata haram. Ada pendapat ulama kata haram. Ni boleh rujuk dalam kitab Subulus Salam. Ya. Satu pendapat kata haram. Satu pendapat kata makruh. Satu pendapat kata harus. Ada juga pendapat kata wajib. Wajib macam mana? Dia ada detail. Bagi orang yang belum bayar puasa, wajiblah puasa. Ada hutang. Hutang puasa Ramadan tak bayar lagi. 16 Sya'ban dah ni. 16 Sya'ban nak puasa ke? Wajib dia puasa. Wajib pula. Macam mana pula makruh? Kalau nak puasa sunat jadi makruh pula. Engkau bulan awal Sya'ban tak sibuk nak puasa, Isnin Khamis tak sibuk nak puasa, lepas 16 Sya'ban, 17 Sya'ban baru sibuk nak puasa. Dihukumkan makruh. Ada pula yang kata sunat. Macam mana pula boleh sunat pula puasa nak lepas 16 Sya'ban? Bukankah Nabi larang? Kan hadis itu Nabi terang-terang jangan puasa. Ulama kata masih sunat lagi. Macam mana jenis orang yang sunat puasa lepas 15 Sya'ban? Kalau dia jenis orang yang mengekalkan puasa Isnin Khamis. Di Isnin Khamis puasa. Ya tak? Tak kira Januari, Februari, Sya'ban, apa benda dia puasa Isnin Khamis. Lepas 15 Sya'ban boleh tak dia puasa? Boleh. Apa hukumnya? Sunat juga. Nampak? Jadi maknanya apa dia? Maknanya larangan Nabi tadi bukan larangan yang qat'i. Kalau qat'i, semua ulama kata haram. Tapi ada ulama kata haram. Macam mana yang haram? Ada ulama kata sunat juga. Ada yang kata wajib. Jadi dalil tadi bukan qat'i, dipanggil zanni. Nampak ya? Dan puasa hari raya. Jadi mana puasa hari raya ni? Hari raya yang ada tu lah yang haram. Ya tak? Hari raya puasa, hari raya haji dan hari tasyrik. Hari tasyrik itu masuk hari raya dulu. Sebab tu hari tasyrik ni kita takbir, kerana dia dianggap hari raya. Selain daripada itu tiada qat'i, tak ada qat'i. Termasuk puasa lepas 15 Sya'ban. Ya tak? Jadi kalau orang nak berkerah lepas 15 Sya'ban tak boleh tu. Perkara tu bukan perkara ijma'. Ya, kerana khilafiyah, perkara khilaf dalam agama. Maka jadi kufur ia, dibunuh akan dia, kemudian daripada dituntut akan dia suruh taubat. Mana engkar dengan perkara-perkara ijma' ni, tangkap dia, dibunuh juga dengan syarat suruh taubat dulu. Mana didakwa dulu. Ya. Maka tiada mahu taubat ia, tapi tiada harus bagi seseorang daripada manusia itu membunuh akan dia kerana membawa fitnah yang besar. Ya. Jadi maknanya, katalah contoh orang tadi dia tak mau taubat. Ya, tak nak taubat. Dia ni murtad dah, ingkar dah. Contoh ingkar, dia kata semayang tak wajib. Betul. Habis kerajaan tangkap tak? Kerajaan tak tangkap juga. Dia kata rambut ni bukan aurat. Mana aurat rambut? Kerajaan ambil tindakan tak? Kerajaan tak ambil tindakan. Okey. Ya tak? Bila tak ambil tindakan, macam mana nak suruh taubat? Apa dia kata? Ya, tiada harus daripada seorang manusia itu membunuh akan dia kerana membawa fitnah yang besar. Baik, orang macam ni boleh kita bunuh tak? Tak boleh. Sebab yang nak melaksanakan hukuman hudud dan seumpama ni adalah pemerintah. Itu kalau anak kita mencuri,
Tak boleh kita tangkap anak kita, tangkap. Pandai sangat mencuri, potong tangan. Boleh? Tangkap anak kita, potong tangan anak kita. Tak boleh. Sama juga jenis orang yang murtad. Kita tahu dah dia murtad, boleh kita hantar pembunuh umpahan. Kita panggil, upahlah pembunuh umpahan. Halal darah dia tu. Sebab dia mengucapkan kata-kata kufur, halal darah dia. Saya fatwakan halal darah dia. Boleh bunuh? Tak boleh. Sebab nak bunuh ini bukan individu. Sebab tu kata pengarang, tidak harus daripada manusia membunuh kerana membawa fitnah besar. Fitnah lah. Siapa kita nak bunuh dia? Mana nak bunuh mesti dakwa di mahkamah. Dakwa mahkamah mesti bagi peluang dia bertaubat, bagi peluang dia berhujah. Ya tak? Bila dah dia berhujah pun dia degil juga dan seumpamanya, sabit pula suruh taubat tak nak taubat, baru boleh dibunuh. Mana tanggungjawab melaksanakan perkara ni adalah pemerintah, bukan kita. Bukan jawatan kuasa surau. Boleh. Mana boleh laksanakan perintah dalam jawatan kuasa surau? Tiba-tiba Nazir buat pengumuman, okeylah ginilah. Kerana karya kita ni semua committed, orang yang semua nak Islam, kita laksanakan hudud di karya kita ni. Boleh? Mana boleh? Hukum syarak. Ni bukan tanggungjawab mengurusi JKK. Ini pemerintah. Lepas tu dihurai sini. Hanya wajib atas raja-raja jua memerintahkan akan yang demikian. Nampak? Yang wajib sama dia? Pemerintah. Dia rujuk sini raja-raja. Mana orang yang berkuasa dalam negara? Ni tang ni orang marah kat saya. Ustaz politik, ustaz. Politik apa saya kata? Ni kitab. Nak laksana hukum syarak bukan wajib atas ketua kampung. Siapa wajib? Pemerintah. Dia kata apa ni? Raja-raja. Mana pemerintah lah. Dan orang yang ada kuasa, ya. Maka sebab itu wajib atas ulama-ulama dan ru'us ni makna pemimpin, ru'us muslimin, mendirikan imam yang adil pada tiada nas, pada ketika tiada nas daripada Allah atau Rasulnya atas orang yang muayyan, yang tertentu, seperti firman-Nya, ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi. Surah Sad ayat 26. Jadi dia kata pengarang, kerana laksana hukum syarak ni wajib. Siapa yang nak laksana? Bukan orang kampung, bukan individu, bukan ulama. Wajib pada pemerintah. Maka bila wajib pada pemerintah, hukum syarak wajib dilaksana. Maka mendirikan, dia kata di sini, apa dia? Mendirikan imam yang adil, pemerintah yang adil, yang akan melaksanakan hukum syarak, hukumnya wajib. Maknanya apa dia? Ni kitab ni kitab akidah. Perbahasan ambil pemimpin, perbahasan akidah. Bukan perbahasan undang-undang. Ni kitab akidah. Pengarang kata kepada kita, melaksanakan hukum syarak itu wajib. Maka melantik pemimpin yang akan melaksanakan hukum syarak, hukumnya wajib. Berdasarkan kaedah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Mana-mana perkara yang tidak sempurna kecuali dengan adanya perkara itu, maka perkara itu menjadi wajib. Wajib, ya. Pada ketika tiada nas daripada Allah atau Rasulnya atas orang muayyan. Lantik macam mana? Lantik mana-mana imam yang adil, mana-mana pemerintah, kecuali ada nas. Nas macam mana ni maksudnya? Kecuali ada nas yang suruh lantik orang yang tertentu. Mana ada? Ya, yang ada nas macam dalam Quran, Allah Taala lantik Nabi Daud jadi khalifah. Ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Nabi Daud jadi presiden, jadi raja. Dengan sebab apa dia jadi raja? Dengan sebab penentuan daripada dalil syarak. Maknanya bila tiada dalil, wajib kita melantik mana-mana orang yang bersifat adil untuk melaksanakan hukum syarak. Wajib. Ya tak? Ini penjelasan dia kepada kita, ya. Baik, cuma saya nak urai sikit berkenaan dengan riddah ni, kerana bawah ni dia urai khusus pasal mendirikan imam. Ini mungkin kita ni, saya nak urai sikit berkenaan dengan riddah ataupun murtad.
Yang pertama sekali dalam perbahasan ini dibincang pada kita pasal murtad. Apa maksud murtad? Apa takrif murtad dalam agama? Saya ambil satu takrif yang ditulis oleh Syekh Az-Zindani dalam kitab Arab dia. Ya, kitab dia, tajuk kitab dia Al-Iman. Tajuk kitab ni mudah, Iman. Ya. Apakah takrif murtad? Ya. Yang mana Syekh Az-Zindani cerita murtad ni panjang lebar. Kalau kita nak bincang hari ni 1 jam ni murtad detail. Saya nak ringkaskan, mungkin dalam kesempatan akan datang kita bincang detail apa dia murtad. Dia membahagikan murtad ini kepada 3 bahagian. Yang pertama, ta'rif murtad. Murtad ni ditakrifkan sebagai man taraka dinil Islam wa huwa aqilun mukhtarun ghaira mukrahin ila dinin akhar. Yang dikatakan murtad ini ialah mana-mana orang yang meninggalkan agama Islam dengan keadaan dia berakal, dalam keadaan dia mempunyai pilihan, tidak terpaksa. Syarat dia berakal. Tinggal agama Islam dalam keadaan berakal, dalam keadaan dia ada pilihan. Maknanya bukan orang paksa dia. Ya tak? Bukan maknanya dia kena tangkap. Tangkap mana? Kena tangkap, ya, pergi dicolek, pergi ke Vatican contohlah. Bila sampai dicolek situ paksa dia jadi Kristian, kalau tidak kena tembak. Ya tak? Dia mengambil pura-pura lah dia. Bukan macam tu. Maknanya dia ada pilihan. Mestilah berakal dan tidak ada pilihan. Itu satu takrif dia. Dia kata, atau yang dikatakan murtad tadi jenis orang keluar. Dia keluar tadi dia buat peristiharan atau sendiri-sendiri. Ditakrifkan juga murtad. Au ankara ma huwa ma'lum min ad-din darurah ka wujubi as-salah waz-zakah au amila a'malan fiha istihza' bil Islam au qala qawlan la yahtamilu ta'wilan ghairal kufri. Yang pertama yang dikatakan murtad, orang tu keluar agama. Keluar agama tak kira lah sama ada dia pergi pejabat pendaftaran isi borang atau dia pergi mana-mana dia kata saya tak Islam dah. Itu satu. Satu lagi ditakrifkan murtad ialah mana-mana orang yang ingkar dalam agama yang maklum minad-din bidarurah, perkara yang mesti diketahui oleh orang awam atau orang khawas secara pasti, seperti kewajipan sembahyang, zakat, ataupun dia melakukan perkara-perkara istihza'u bil Islam, mempermainkan agama Islam. Tadi i'tiqad dia kata sembahyang tak wajib, kafir lah dia, murtad lah dia. Atau dia mempermainkan Islam, istihza' bil Islam. Au qala qawlan, atau dia mengucapkan kata-kata yang tidak boleh ditakrifkan atau ditafsirkan selain daripada kata-kata kekufuran. Kata-kata dia itu melambangkan kafir dia kepada hukum syarak. Sebab itu daripada takrif ni Syekh Az-Zindani dia bahagikan murtad itu 3 bahagian. Yang pertama dipanggil riddatul i'tiqad. Murtad di sudut i'tiqad. I'tiqad ni susah lah kita. Susah siapa? I'tiqad ni kita tak nampak. Ya tak? Dia murtad seorang-seorang di rumah dia. Padahal dalam hati dia ingkar dengan Quran, dia tak percaya Quran. Tapi dia tak pergi jabatan pendaftaran isi borang. Ya tak? Kita tak tahu dia. Nama macam biasa. Cuma hati dia. Yang kedua dipanggil riddatul aqwal, dan yang ketiga dipanggil riddatul af'al. Riddatul aqwal ni ialah murtad dalam bentuk kata-kata. Dia ada 4 cabang dia. Saya uraikan sikit secara ringkas. Yang pertama yang dikatakan murtad dengan kata-kata apabila seseorang itu bersumpah dengan sumpah selain daripada agama Islam, dengan kekufuran. Ini dia bersumpah. Misalnya dia kata saya ni bersumpah saya tak ada kena-mengena dengan Islam, contoh.
maka kata-kata dia itu adalah kata-kata murtad. Yang kedua, disebut kata-kata ni, sabbullah wal Quran awil rasul aw ahadan minal anbiya kufran sawa'a kana mazihan aw jaddan aw mustahzi'an. Apabila dia mencela Al-Quran atau Rasul atau salah seorang daripada para nabi, sama ada ia ingkar atau bermain-main atau sekadar memperolok-olokkan. Dia bagi contoh, maknanya mempermainkan benda agama, khususnya Allah Ta'ala, ya, khususnya Nabi atau perkara-perkara yang lain, ya, sama ada main-main atau sumpah. Sebab tu dalam agama ni tak boleh main-main. Nak berjenaka dalam bab azab kubur, nak berjenaka dalam bab syurga neraka, tak boleh buat main-main. Ya, macam saya bagi satu contoh selalu orang sebut, ya, main-main. Kalau nak buat jahat, dia kata jangan buat alang-alang, buat jahat sungguh-sungguh. Biar jahat sungguh, jangan jahat alang-alang. Ya tak? Nak minum arak, jangan minum seminggu sekali, minum banyak terus. Tapi orang tanya pasal apa pula macam tu, buat jahat sungguh-sungguh. Dia kata bila kita buat jahat sungguh-sungguh, ya, bila kita hari akhirat nanti, malaikat marah kita. Bila malaikat marah, dia tangkap kita, dia baling kuat-kuat. Jadi bila baling kuat-kuat, mana tahu terlajak masuk syurga dia. Contoh, ni joke ni. Gelak, gelak. Kita nak buat lawak boleh lah, tapi bukan isu ni. Yang buat lawak pasal soal muka nangki, ni tak, ma rabbuka, tak boleh jawab, hang hentam lah tang mana suka. Dia cakap dia tu. Ini benda, bukan benda main-main. Sebab itu pengarang menyatakan bermain-main benda agama macam ni, dia contohkan tadi, menghina Allah, menghina Rasul, ya, atau menghina benda agama, sama ada secara berjenaka atau suka-suka, murtad. Yang ketiga, antara contoh juga murtad yang telah diijma'kan oleh para ulama, menuduh orang yang telah disabitkan dalam hadis ataupun dalam dalil Quran dengan tuduhan yang hina. Sebagaimana disebut dalam kitab ni, dia kata, mana-mana orang yang menuduh Ummul Mukminin Aisyah, ya, dengan peristiwa kononnya dia berzina dalam hadis al-ifk, maka orang itu juga falaisa bi mu'min, maka orang itu juga murtad. Ini lambat ni kalau kita tengok kes Syiah berat, ya tak? Kerana Syiah ni salah satu musuh dia ialah isteri-isteri Rasulullah. Jadi pengarang Syekh Az-Zindani meletakkan bahawa orang yang menuduh orang yang ada dalil keterangan yang orang itu baik, ada tuduh ustaz zina tak apa, oh tu imam tu hormat sangat kau, kaki zina tu tak apa, habis fasik je kita, ya tak? Tapi kalau tuduh orang yang ada sabit dalil dalam Quran orang itu baik, contoh Aisyah radhiyallahu an, dalil Al-Quran dalam surah An-Nur, Allah Ta'ala jelaskan bahawa Aisyah tu bersih, maknanya tidak terlibat dengan kes zina yang dituduh. Alih-alih kita tuduh, maknanya apa? Bukan kita tuduh Aisyah, tapi kita ingkar kepada ayat Al-Quran. Maka orang itu, kata pengarang, kafir, murtad. 3. Yang keempat, orang yang menghina agama, menyerang agama. Faman hajama al-Islam wa ta'ana fi dinillah aw da'a ila mabda'i ilhadi aw kufri fahuwa murtad. Mana-mana orang yang menyerang Islam atau mencela agama atau mengajak orang kepada dasar etis atau dasar kufur, maka dia murtad. Ini dia merujuk kepada orang yang berideologi selain daripada ideologi Islam. Orang tanya pada dia, marilah kita ikut ekonomi Islam. Apa benda ekonomi Islam? Islam zaman Rasulullah boleh lah dulu niaga kecil-kecilan, jual unta. Ni zaman sekarang mana ada jual unta? Contoh, kita ikut sistem moden lah. Jenis macam ni murtad, ya, fahuwa murtadun. Orang jenis ni murtad. Ni sekadar contoh, bukan 4 perkara, banyak lagi kita nak tengok. Sebab tu dalam pendetilan dia boleh tengok mustika hadis, kata-kata yang boleh menyebabkan kufur.
Dia kata-kata menyebabkan kufur ni bukan perlu benda hebat, sekadar benda remeh-temeh je. Ya tak? Contoh disebut dalam mustikah hadis, bila dengar orang azan. Bila dengar orang azan, nak kita tidur, kerja shift, kopak balik, rumah sebelah surau. Tok bila azan kuat pula. Ya. Pukul 6 azan, kita baru tidur sejam. Dah, menyalak pula orang tua ni. Sebut perkataan menyalak. Ya tak? Menyalak pula orang tua ni pagi-pagi. Aku nak tidur pun tak senang. Ini termasuk juga perkara yang menjatuhkan iman. Macam sekarang kita tengok tak? Hina orang pakai serban, hina orang pakai janggut. Temeh-temeh je, bukan wajib pakai janggut ni. Tak wajib. Walaupun ianya satu keutamaan, satu syiar. Kecuali setengah pendapat yang mengatakan wajib. Tak wajib. Cuma orang-orang saleh wajar ada janggut. Ya tak? Tercela janggut. Janggut kambing contoh. Ya tak? Termasuk dalam perkara ini. Mencela perbuatan tadi. Ya. Jadi maknanya banyak contoh-contoh yang disebut oleh pengarang bab perkara berkenaan dengan kata-kata. Tengok orang pakai tudung. Apa pakai gelombong-gelombong ni. Pakai kelambu, jalan sana sini pakai kelambu. Contoh. Ini kata-kata macam ni boleh menyebabkan kufur. Ya. Yang ketiga, riddatul af'al, murtad di sudut perbuatan. Contohnya ialah melakukan perbuatan yang menyebabkan kufur, seperti mencampakkan Al-Quran atau meletakkannya di tempat najis, atau juga buku-buku yang mulia seperti hadis qudsi, hadis nabawi, dan mengambil ringan dengan Al-Quran. Ini ambil berat sebenarnya mas kena. Ambil ringan dengan Quran, tak hormat Quran. Ya, sebab tu dalam tata cara Quran kita kena hormat Quran. Sampai ulama kata, kalau orang bawa Quran, kita kena berdiri. Bukan wajib, sunat. Sunat berdiri. Kerana bukan hormat budak tu, tapi sebab dia bawa Quran. Ya. Ada dalam bab ni kadang orang kita tak ambil perhatian. Kadang dalam satu program kita nak buat apa ni, projektor, nak payang projektor. Tak ada tempat nak letak. Rendah sangat projektor. Ambil Quran, letak je. Lapik dengan Quran. Atau lapik dengan surah Yasin. Ini bimbang tuan. Pengarang kata perkara ini istikhaf. Istikhaf bil Quran. Mana istikhaf bil Quran? Mengambil ringan akan Al-Quran. Bukan sekadar Quran, dia kata hadis qudsi. Makna bahasa mudah, buku-buku agama. Berarti kita buku-buku agama, nota-nota yang ada ayat Quran khususnya, kita jangan sembarang letak. Jangan sembarang letak. Takut dibimbangi. Walaupun ulama umumnya tak ada sampai macam tu. Ya. Macam contoh, apa hukum dia dalam hukum syarak? Orang tidur berbantalkan Quran. Dia jadikan Quran terbantal. Umumnya ulama tidaklah kata sampai murtad. Tapi kita bimbang, ini pengarang kata. Ya, mengambil ringan akan Quran. Satu, dicontoh. Yang kedua, antara contoh yang diberikan oleh para ulama ialah sujud kepada berhala atau matahari atau seumpamanya. Ya. Atau perbuatan yang menunjukkan dia ini bermain-main dengan agama, maka dia telah murtad. Yang ketiga, apabila seseorang itu lari kepada negara yang bukan Islam, yang memusuhi Islam, dan dia memerangi Islam. Yang keempat, mana-mana orang haraba syariah Islamiyah minal muslimin wastabdalaha bil qawanin basyariyah ta'tilan lil ahkam syariah faqad kafar. Saya sengaja baca dalam masalah. Mana-mana orang yang memerangi syariat Islamiyah dan menukarkannya dengan undang-undang manusia yang menyebabkan hukum syariah tidak dilaksanakan, maka telah kufur. Maknanya apa? Kalau ada hukum syarak tak ikut hukum syarak, perbuatan itu dikategorikan oleh Syekh Az-Zindani sebagai riddatul af'al, murtad di sudut perbuatan. Ya. Wallahu a'lam. Jadi mungkin itulah yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Agak panjang dalam perbahasan itu. Ya. Mungkin kalau satu dua nak tanya soalan.
Ya. 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 Baik, dalam konteks pelaksanaan hukum syarak kita dah sebut tadi wajib dilaksanakan. Tak kira siapa merintah, wajib laksana hukum syarak. Setiap orang Islam wajib berusaha ke arah pelaksanaan syariat Islam. Tak salah saya pernah sebut dekat apa ni? Surau kita ni. Ya. Apa yang disebut oleh Syekh Yusuf Qaradawi dalam Fiqh Daulah. Apakah perkara yang menyebabkan seseorang itu boleh selamat daripada tuntutan hadis? Sesiapa yang mati dalam keadaan tiada bai'ah kepada man mata, sesiapa yang mati dalam keadaan di lehernya tiada bai'ah, ikatan janji setia, mata maitatan jahiliyah, dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Jadi dihurai oleh Syekh Yusuf Qaradawi, wajib laksana hukum syariat. Wajib kita mengambil pemimpin yang akan laksana hukum syariat. Jadi kalau tidak ditafsirkan sebagai hadis tadi, mati dalam keadaan jahiliyah. Ini boleh rujuk kitab ataupun buku karangan Syekh Yusuf Qaradawi, Fiqh Daulah, buku surah 40. Tak selesai saya pernah mengajar sini ni, bab khusus hadis-hadis berkenaan. Nota dia pun mungkin ada yang masih simpan. Ya. Tapi berkenaan dengan perkara ni kita akan bincang lebih detail lagi dalam kesempatan akan datang. Sebab dia cerita ni, tajuk kita ni belum habis lagi, berkenaan wajib mendirikan imam. Ini imam yang mana pemerintah. Ya. Wallahu a'lam. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberi manfaat kepada kita semua. Yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebarang kekurangan, kesilapan itu adalah kelemahan. Saya juga mudah-mudahan Allah Taala membantu kita, memberi kekuatan kepada kita untuk beramal dengan tuntutan syarak insya-Allah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah.